minta pihak, macam misalnya dalam kes ni Maybank lah, sebab kita klik kat Maybank kan, saya guna contoh Maybank. Kita minta Maybank jagakan duit kita sampai kita pergi ambil esok. Itu serahan secara hukmi. Maksudnya duit tu dah ada, duit tu memang hak milik kita, tapi kita minta Maybank simpankan duit tu sampai kita ambil esok. Jadi serahan secara hukmi. Dan bila saya sebut serahan secara hukmi, saya pun nak ulas sikit terus masuklah, sebab ada soalan tanya saya selalu pasal Hello Gold dan simpanan emas secara patuh syariah. Dia orang kata, kalau macam tu macam mana kan? Dia tak spot. Aku pergi klik-klik-klik dekat Hello Gold, tahu-tahu emas dia kata dah masuk, aku dah beli emas, tapi tak dapat emas secara fizikal, tak apa ke? Tak apa. Sebab konsep yang sama, iaitu serahan secara hukmi, di mana kita dah beli emas tu dah wujud betul-betul, memang ada gold vault dan sebagainya, memang ada. Antara tugas penasihat syariah, kalau tengok berkaitan bisnes yang berkaitan emas ni, kalau dia ada penasihat syariah, antara tugas penasihat syariah ialah pastikan emas tu betul-betul wujud. Dia bukan setakat claim, oh kami ada emas, tapi dia punya scam. Tak ada emas tu memang kena betul-betul wujud. Jadi kalau yang ada penasihat syariah yang memang apa orang kata yang legit lah penasihat syariah, boleh tengok senarai penasihat syariah Bank Negara ataupun SC. Macam misalnya Hello Gold, tak salah saya Dr. Daud Abu Bakar yang punya company Amani Group yang bagi sebagai bertindak sebagai penasihat syariah. Jadi mereka yang bertanggungjawab pastikan emas tu betul-betul ada. Jadi bila kita klik buy, apa yang berlaku ialah penyerahan secara hukmi, di mana kita dah ada emas tu. Cuma kita serahkan pada Hello Gold sebagai wakil untuk jagakan emas tu bagi pihak kita. Okay, itu. Jadi lepas ni kalau orang tanya apa hukum beli Hello Gold tu, kita kena faham yang kita serahan secara spot ni dia boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu secara serahan secara langsung yang betul-betul tukar terus, ambil barang kita, caw, ataupun serahan secara hukmi di mana kita dah ada pemilikan, benda tu wujud dan ada pemilikan kita. Cuma kita wakilkan kepada pihak lain untuk jagakan barang kita atau uruskan barang kita. Itu dia. Serahan secara hukmi. Jadi setakat ni clear pasal forex, pertukaran mata wang yang betul-betul legit. Tak ada isu. Yang ini memang tidak ada isu, tak ada persoalan, tak ada nak pening kepala nak kata, habis tu kenapa dia boleh tukar? Kenapa bank boleh buat pertukaran mata wang asing? Bank guna duit betul, bukannya duk main angka apa ke, memang benda tu ada. Lepas tu lagi satu syubhat yang diorang akan bawa lah, tapi saya akan ulas sebentar lagi kot syubhat ni. Tak apa, sambung dulu. Okey, itu berkenaan dengan forex yang tukar mata wang dekat kaunter dan sebagainya. Macam mana pula keadaannya bila kita cakap tentang online forex yang kita tengok orang duk promote macam sebelum ni yang saya tahu hot forex. Macam kalau siapa yang pernah baca track saya tu, dia nampak lah XM, hot forex. Lepas tu ada apa lagi? Apa lagi contoh ada? Okta dan sebagainya lah. Macam-macam contoh. Macam-macam. Berlambak lah orang kata. Sampai orang kata kalau buat, lepas tu orang pun duk tunjuk, aku untung 30 pip lah, 50 pip lah, apalah maknanya pip, semua keluar. Yang itu macam mana kan? Okey. Satu. Perbahasan yang pertama kita kena tengok ialah sama ada mereka menggunakan duit betul atau tidak. Dengan erti kata lain, transaksi yang dilakukan mereka itu adakah menggunakan duit betul atau tidak. Ini titik perbincangan pertama kita. Sebab apa? Kalau dia guna duit betul, nombor satu dari segi hukum syarak, dia akan kembali pada bai' as-saraf. Dan perbincangan tambahan yang sekejap lagi mungkin saya akan minta saudara Haziq yang ada kat sini boleh ulas-ulas sikit dari segi regulasi pun ada implikasinya. Sebab kita Malaysia, kita bukan suka hati mak nenek kita bab mata wang asing ni bukan suka hati mak nenek kita. Jadi sebelum tu saya ulas sikit tentang dari aspek syariat. Kalau katakan mereka guna duit betul, okey, kita boleh kata okey, fine, guna duit betul. Kalau ikut konsep bai' as-saraf, iaitu
di mana berlaku serangan segera, tak ada dan tak ada unsur-unsur yang meragukan macam ketidakpastian ataupun perjudian dan sebagainya. Okey, kita fine. Okey. Persoalan sekarang nombor satu, adakah mereka menggunakan duit betul? Satu. Dan kalau kita tengok broker-broker forex online ni, yang so called forex lah, online ni pun mereka, kalau kita perasan, mereka bukan sekadar menawarkan trade forex, tapi kita tengok mereka juga menawarkan trade komoditi lah, trade apa benda. Sekarang ni ada kripto, ada saham dan sebagainya. Cuma kalau kita perasan, kalau siapa yang jenis rajin duk godak-godak apa? Godak-godak laman web apa forex online ni lah, biasanya kita akan perasan yang mereka akan kata trading of CFDs. Dia apa? Is very risky, is high risk. Dia orang akan buat disclaimer macam tu. Kalau siapa yang betul-betul teliti lah. Ada siapa yang mungkin tak perasan, dia akan nampak macam, oh nampak macam trade forex macam best lah. Tapi siapa yang baca betul-betul, dia akan nampak trading of CFDs is very risky. Apa? Ni lepas tu dia buatlah disclaimer konon-konon lah, tak boleh apa, kena hati-hati, risiko kerugian besar macam lah dia orang kata. Okey. Sekarang kat sini kita dah nampak satu red flag di mana kita nampak yang mereka sebenarnya mengaku ini berdasarkan laman web mereka. Dan masa saya kerja dekat Tawafuk pun, saya pernah adalah juga pergi apa, duk selit-selit dalam sembang-sembang apa, diorang ni kan. Tapi bukanlah sembang IB. IB ni introducing broker, yang geng-geng yang duk tarik korang, jom trade forex, jom trade forex ni. Ini geng-geng biasa, geng introducing broker. Dan geng-geng yang buka grup Telegram yang duk acah-acah bagi signal, kata-kata, oh ni buy, sell, buy, sell. Ini pun biasanya introducing broker. Diorang ni, kerja diorang ni marketing je lebih. Diorang kalau kita tanya kau guna CFD ke apa struktur produk kau, diorang pun teng-teng-teng, otak blur, tak tahu apa-apa. Sebab diorang ni cuma tahu nak kejar, nak dapatkan klien. Lepas tu dia katalah kita kena jaga klien kita elok-elok. Yalah, sebab bila klien, contoh kalau saya IB, saya dapat rekrut katakan 34 orang dalam ni, setiap kali korang buat transaksi apa, korang tekan trade tu, buy atau sell, saya dapat duit tau, saya dapat commission tau. Mestilah saya kena jaga elok, saya kena macam, kau okey tak? Ni aku ajar kau sikit-sikit, aku ajar kau baca supply resistance, aku ajar kau ni calendar ni penting, tengok bila rate high yang acah-acah semua tu lah. Lepas tu dia keluar lah acah-acah, terpaling power lah, biasa kita kata. Jadi mereka ni introducing broker, mereka ni biasanya memang setakat tahu buy sell macam tu, tahu teknik analisis, tapi bila kita cakap pasal struktur produk, nganga, tak tahu apa-apa lah. Itu typical. Ada lagi satu pihak yang memang betul-betul duduk back apa, di balik tabir lah kita kata. Mereka ni lah yang saya jumpa. Dan bila diorang terangkan, macam contoh saya pernah pergi penerangan Monaco, tak ingat macam sebut dia. Office dia dekat KL Eco City. Lepas tu kat situ pun dia ada, Allah maksud selamat, apa lagi satu nama company forex tu saya lupa dah. Dia ada office kat KL Eco City. Dia tingkat atas bawah je. Saya tak ingat nama dia, Allah. Bila saya dengar dia orang briefing, oh ni apa, klien buka akaun dengan kami, lepas tu nanti kami hantar quotation dekat CFD broker sekian-sekian. Dia ceritalah kat saya. Mengaku pun kau guna CFD rupanya, bukannya guna duit betul. Macam tu lah. Okay, sekarang korang tanya, CFD ni apa kan? Okay, sekarang ni CFD kita kena tahu nombor satu, CFD bukan mata wang. Jadi semua hukum yang saya sebut pasal mata wang tadi tu letak tepi, lupakan sebentar bila kita cakap pasal online forex. Sebab apa? Mereka bukan guna mata wang, mereka tak trade mata wang, mereka tak guna mata wang. Ini berdasarkan apa yang saya dengar dari mereka lah. Dan of course ada juga yang memang sekadar scam, betul-betul scam, dia orang buat simulation semata. Tapi yang ini mungkin saya tak jumpa lagi, tapi saya tahu memang ada berdasarkan maklumat yang saya dapat lah. Apa tu CFD? Nombor satu sekarang. CFD atau contract for difference ialah satu derivatif. Sudah jargon. Derivatif ni menatang apa kita kata kan?
Oh, jargon alamak Haikal. Boleh tak jangan guna jaga-jaga ni? Korang pun mesti marah. Okay. Derivatif ni kita nak kata secara mudahnya ialah dia satu kontrak. Dia satu kontrak yang mana kita katakan kontrak kosong. Lepas tu kita come up dengan satu kontrak ni, kita kata okay, ni. Okay, kontrak ni kalau siapa yang ada kertas ni, kertas kontrak ni ataupun dokumen kontrak ni, dia boleh dapat duit sebanyak ikut harga harga apa-apalah. Sebab CFD ni kita kena tahu CFD ni dia bukan sekadar pada forex, tapi dia boleh jadi pada komoditi, dia boleh jadi pada cryptocurrency, dia boleh jadi pada saham. CFD is a very, kita kata very versatile derivative. Contoh saya nak kasih mudah faham sebab dulu saya pernah bagi contoh. Tapi contoh yang agak lawak sikit lah. Saya kata, sekatakan saya nak come up dengan satu kontrak CFD. Saya kata okay, kontrak CFD ni dia akan tiru harga kelas mengaji Ustaz Zul Husni ataupun harga mengaji Ustaz Fatih Khan, sebab semalam baru lepas saya singgah Ustaz Fatih Khan kan. Saya kata macam tu. Jadi katakan kelas Ustaz Fatih Khan RM100. Jadi saya punya CFD akan automatic reflect RM100. Seterusnya apa yang saya boleh buat? Saya boleh buy, saya boleh short. Okay. Buy of course lah, saya beli, katakan saya nak beli kontrak ni harga RM100, saya beli dulu. Kata ke Ustaz Fatih Khan markup harga, naik ke harga kelas dia RM120. Nilai kontrak saya sekarang akan naik RM20 jadi RM120, reflected dekat dokumen tu, reflected dekat harga kontrak tu. Jadi saya untung lah, oh RM20, yes aku untung. Kalau Ustaz Fatih Khan tiba-tiba kata okay, promosi bulan Zulhijjah contoh, nanti tak lama lagi nak raya kan, promosi bulan Zulhijjah turun RM50, kontrak saya yang asalnya harga RM100 akan turun harga jadi RM50. Dia akan tiru betul-betul. Soalan pertama, adakah benda ni pemilikan ataupun adakah benda ni boleh dikatakan sebagai aset di sisi Islam? Nombor satu, tak. Dia sebenarnya judi, maisir. Sebab bila kita pegang dokumen ni, kita cuma bermain dengan perbezaan harga untuk dapat untung. Tapi adakah kertas tu aset? Kertas tu bukan aset. Kertas tu dengan sendirinya bukan aset dan bukan tak bernilai. Dia bukan aset, dia tak boleh dimanfaatkan. Jadi sebab itu bila kita tengok ulama-ulama sedunia, hatta sebenarnya kalau buka fatwa Syiah Iran tu pun mereka mengharamkan CFD. Jadi jangan kata ada ulama halalkan CFD, tak. Kalau tanya Dr. Daud Bakar pun, Dr. Daud Bakar kata CFD tak patut syariah buat masa sekarang. Walaupun Dr. Daud Bakar ada cerita dia nak CFD ni jadi lebih patuh syariah. Dia nak ubah sikit kriteria kontrak CFD untuk jadi patuh syariah. Walaupun pada saya, once you change, bila kita ubah kontrak CFD, dia sebenarnya dah jadi futures ataupun forward. Sebab apa? Syarat untuk dia jadi jual beli ialah kita kena jadikan benda tu aset. Bila kita jadikan benda tu aset, dia mesti sesuatu yang boleh kita deliver. Jadi sebenarnya nature of CFD tu akan hilang. Tu sebab saya tengok macam Dr. Daud Bakar cerita, dah berapa lama dia cuba nak buat CFD patuh syariah tapi tak jadi-jadi. Sebab sebenarnya ada kemungkinan dia akan memang ubah sifat CFD tu sendiri. Jadi CFD memang tak patuh syariah. Siapa yang kata CFD patuh syariah, kau luku dia. Maka bila kita tengok broker-broker online ni, dia mungkin kata okay, fine, kau tak nak forex, tak apa, kita ada WTI oil bro, oil, minyak yang dia trade tu CFD on WTI oil. Maksudnya apa? Saya come up dengan satu dokumen, saya kata okay, dokumen ni akan tiru WTI oil. Jadi kalau West Texas Intermediate Oil ni, katakan harga dia tadi $40 satu barrel, satu tong, naik $41 satu tong, of course lah CFD tu akan tiru. CFD ni asalnya harga $40, naik $41. Lepas tu dia pun nampak aku untung bro, aku trade. Dia katalah aku trade komoditi bro.
tak main forex. Isu dia sekarang bukan pasal mata wang. Sebab nombor satu, broker-broker online ni bukan guna mata wang betul pun. Mereka guna CFD. Dan CFD ni kalau kita tengok dia versatile. Macam saya cerita tadi, kita boleh buat CFD on apa-apa pun. Kelas mengaji pun saya boleh buat CFD. Kelas CFD ke atas kelas mengaji Ustaz Zulhusni. Kelas mengaji CFD atas gaji sesiapa lah, misalnya gaji wani contoh, boleh. Kalau gaji wani tiba-tiba naik, naiklah saya punya CFD. Kalau gaji wani turunlah. Cuma tak adalah orang nak buat sebab harga naik turun tak bergerak dengan laju kan. So tak adalah orang nak buat benda macam tu biasanya. Jadi adakah CFD halal? Tak, sebab CFD dia ada elemen judi satu. Lepas tu dia ada elemen ketidakpastian dan sebagainya, itu semua ekstra. Tapi main point dia ialah judi, CFD ni. Jadi bila dia dah ada elemen judi, so sah-sahlah haram. Kita tak boleh kata harus. Maka bila cerita pasal orang cerita okey, tak payahlah, okeylah kau tak nak trade forex, tak apa, jom join aku, kita trade crypto. Ikut broker-broker forex online ni. Itu pun mereka bukannya trade crypto betul. Mereka guna CFD on cryptocurrencies. Come up dengan satu dokumen. Lepas tu dokumen tu akan tiru harga crypto. Macam contoh dia nak tiru harga Bitcoin ke, dia nak tiru harga Litecoin, dia nak tiru harga Ethereum dan sebagainya, dia boleh buat macam tu. That's the funny thing about CFDs lah. Kalau kripto betul, ini sekarang ni cerita sikit pasal kripto betul pula, sebab kita cerita pasal mata wang kan. Cryptocurrency pun kita dengar cryptocurrency. Apa hukum dia Haikal? Cryptocurrency, walaupun nama dia cryptocurrency, untuk tujuan dalam negara, kita tak iktiraf dia sebagai medium of exchange ataupun medium pertukaran. So Makcik Kiah kalau pergi kita kata pergi kedai tengok Makcik Kiah jual nasi lemak, makcik saya nak bayar dengan 0.0001 set Bitcoin. Makcik tu kepala, apa benda kau mengarut ni nak? Sebab dekat Malaysia kita tak guna sebagai mata wang, dan untuk tujuan penentuan hukum pun kita kata itu memang bukan mata wang, itu ialah aset. Cryptocurrency ni dia ialah aset. Jadi buat masa sekarang, hukum bai' as-sorof yang kita cerita awal-awal tadi tu, iaitu kena jualan spot dan sebagainya tu, tak terpakai pada cryptocurrency. Jadi kalau kita nak, contoh kita pergi buka akaun kat Luno ataupun tokenize, lepas tu kau nak buy sell crypto banyak kali pun tak ada masalah, dan crypto pun dah difatwakan halal oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Tak ada masalah sebab kita kata itu aset, itu bukan medium of exchange, itu bukan mata wang. Cumanya keadaan dia boleh berubah kalau dia jadi medium of exchange ataupun medium pertukaran. Kalau dia jadi mata wang lah, pendek cerita. Itu dan kita kena the story changes lah, kisah akan berubah kat situ. Tapi buat masa sekarang kalau tanya kripto apa hukum, harus. Sebab kita kata dia digital asset. Cuma kalau ada orang tanya saya juga dalam DM, orang kata, Haikal, kalau aku trade dekat exchanges yang bukan regulated dengan SEC tak apa ke? Kita kata dari segi dari segi item tu sendiri, kripto harus, sebab kita kata dia asset, dia bukan mata wang. So kalau tak ada apa-apa isu pun. Cumanya apa-apa jadi korang tanggung sendiri, tu je. Nak cakap korang tanggung sendiri, tu je. Kalau kena hack ke, kalau korang punya wallet tiba-tiba apa jadi ke, kalau kena scam macam tiba-tiba ada exchange yang tak regulated ni tutup tiba-tiba bawa lari duit korang, tu risiko korang lah. Sebab tak regulated kan, you better risk lah. Macam baru-baru ni dekat Turki, tak silap saya ada berita di mana ada crypto exchange tiba-tiba cabut lari, scam semua orang. That is your risk lah, sebab tak nak invest, tak nak buat jual beli ikut regulated exchange ataupun tempat pertukaran yang dikawal selia.
Tapi if you guys are ready to make that risk, to take that risk, then syariah wise tak ada isu. Syariah wise saya kata tak ada isu. Cuma risiko tu korang tanggung lah, tu je. Dan soalan yang ada saya dapat juga dalam DM yang ada juga kaitan ialah orang tanya saya, Haikal, kalau saya trade komoditi betul ni cerita lain Kalau dia kata dia trade futures ataupun komoditi betul, saya kata okay, first kita tengok komoditi tu apa. Kalau komoditi yang memang tak ada isu apa-apa, macam contoh futures crude palm oil ataupun futures kena palm oil, FKPO, FCPO dan sebagainya, itu bukan item ribawi, silakan trade, tak ada masalah, patuh syariah. Macam tu juga dekat overseas, kalau korang tengok macam WTI dan sebagainya, biasanya benda-benda macam tu memang tak ada isu kepatuhan syariah lah. Cuma mungkin dari segi technicality lain, tapi dari segi produk tak ada isu. Dari segi technicality lain mungkin ada, macam contoh kod lah dia buat rollover, interest dan sebagainya tu, itu korang kena check satu-satu broker tu macam mana lah. Kalau dia ada elemen-elemen macam tu. Itu satu. Tapi dari segi produk saya kata tak ada isu. Go on. Kalau produk yang item ribawi macam contoh emas dan sebagainya, itu memang kita kata tak patuh syariah. Kalau dia kata, kalau saya trade futures MGS, FMGS lah, kau janganlah. MGS Malaysian Government Securities tu pun tak patuh syariah. Kau pergi trade futures dia lagi lah tak patuh syariah. Bukan. Dia bukan ni, interest rate. Futures interest rate. Lagilah tak patuh syariah. Kau tanya aku buat apa? Interest rate tu sendiri kadar riba. Kau tanya aku, apa hukum saya trade riba macam tu? Janganlah tanya aku soalan pelik-pelik macam tu. Jadi saya kata kalau nak tahu patuh syariah ke tak, tengok item dia. Kalau item dia patuh syariah, biasanya patuh syariah. Cuma bila masuk operasi pun kita kena tengok jugalah. Kalau operasi tu ada bercampur dengan elemen yang tak patuh syariah, saya nasihatkan berhati-hati. Jadi itu sedikit yang orang selalu tanya saya. Jadi saya nak jemput saya punya senior lah, Saudara Haziq, untuk jelaskan pula macam mana keadaan mata wang asing dari segi sudut pandang seorang regulator. Boleh tak Haziq? Mani? Itulah tu kena request lah dan saya approve kan macam mana sebab tak kenal pun mana Haziq tu. And the cat yang ada and the cat tu. Kita jemput sikit. Di manakah orang itu? Come on Zik. So kalau nak search tak berapa nak proses sebab ni pun first time actually buat space ni kan. So Alamak. Tak apalah, bos kata dia segan. Dia kata jadi Wani kata ada soalan tadi kan? Boleh ikut tanya, buka soalan. Okay. Soalan dia macam Haikal dia mention lah tadi pasal minyak dan sebagainya, tapi dia yang past few days sebenarnya adalah orang ni dia tanya pasal dia bercerita pasal forex dan sebagainya. Mungkin sebab pandemik juga kot menjadi tekanan untuk orang, so nak cari jalan mudah pun je, nak mencari sumber rezeki yang lain pun je. So dia kata apa ni, kalau dari segi trade currency tu dia kata dia sendiri realise benda tu haram, but then kalau dari segi trade dengan minyak ni tak haram ni. So waktu tu kita tak boleh nak bidas dia balik sebab ilmu kita pun sangatlah cetek kan. So macam mana agaknya orang tu boleh terfikir untuk cakap dia trade dengan minyak tu tak haram lah macam tu. Macam mana orang tu boleh fikir macam tu? Ini kita kata apa, desperation lah sebenarnya. Faham lah musim PKP ni. Yalah, sebab sejujurnya memang macam trader-trader broker-broker CFD ni, dia antara benda yang menariknya ialah dia kata okay, $100 RM100 dah boleh start dah macam tu. So orang nampak quick money. Jadi Islam sebenarnya Nabi pernah cerita tau, al-ghunum bil-ghunum.
risk comes with reward. Dalam bahasa Inggeris, speaking aku ni. Ada apa? Kalau nak untung, kita kena ambil risiko. Jadi Nabi nak bagi tahu kat sini daripada petikan hadis ni bahawa kalau kita nak untung, kita kena ambil risiko yang sepadan dengan untung. Ataupun kalau kita nak kurangkan risiko pun, kita kena uruskan dengan baik. Tapi kita tak boleh nak kata okey, ini pelaburan yang terjamin ataupun ini kau risikokan RM100 je, confirm kau punya pulangan boleh lagi banyak. Benda macam tu memang secara realistiknya tak berlaku. Satu, dari segi logik pun memang tak, dari segi ekonomi pun tak berlaku, dan Nabi pun dah bagi tahu, dan yalah Nabi kita akui hadis sunnah ni wahyu. Satu. Dan kedua, kita kena faham Nabi pun latar belakangnya sebelum menerima wahyu, baginda seorang usahawan. Jadi Rasulullah cakap berdasarkan wisdom wahyu dan juga pengalaman sendiri. Al-Hurum bil Gunum tu. Risk comes with reward. Kalau nak untung memang kena ambil risiko. Jadi bila orang cakap macam $100 boleh keluar RM100 je, lepas tu kau trade sendiri boleh buat untung banyak. Itu kita tak nafikan. Ada yang boleh tunjuk, okey aku dah trade, kau tengok akaun aku dah ada banyak ni sekarang. Soalan pertama, berapa ramai je? Itu soalan pertama. Berapa ramai je? Secara jujurnya, berapa ramai je? Ada orang ajar dia, ni pengalaman sendirilah. Ada orang saya explain support and resistance, berapa lama tak faham juga. Jadi memang trading ni, satu memang bukan untuk semua orang, tu sahlah satu. Kemudiannya dia dalam Islam memang risiko ni memang dia berpadanan dengan berapa banyak kita keluar risiko, itulah yang kita akan dapat. Memang macam tu sifat dia. Dia bukannya confirm untung, konsep confirm untung tak wujud. Jadi agak pedih juga, kita faham memang desperation. Cuma apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita boleh bagi alternatif yang patuh syariah. Macam contoh, sekarang kita ada saham, kita ada saham ada patuh syariah. Kita ada futures yang patuh syariah. Tapi orang kata futures mahal. Okeylah, kita faham. Futures memang duit poket kena tebal sikit nak start trade futures kan. Kita ada Allahumma salli ala Muhammad, kita ada kripto pun okey juga. Dan kalau kita tak cakap pasal tiga ni pun, kalau kita kata Allah Haikal, aku tengok graf pun aku dah tak tahu dah. Aku dengar orang sembang supply resistance, orang sembang wake off apa semua tu, nampak best. Tapi sekali bila aku tengok graf, benda tu loss macam tu, puff. Kita kata tak apa, memang ada orang macam ni. Memang ada orang memang dia tak boleh, dia bukan trader lah senang cerita, dia bukan trader macam tu. Tak apalah, dia boleh park duit, dia ada alternatif lain. Macam kita kata, kau nak letak duit kat Wahid Invest ataupun unit trust dan sebagainya. Dia bukanlah mesti pergi dekat forex online yang padahal bukan trade forex satu, dan dua memang tak patut syariah, memang haram. Jadi nasihat saya, kalau kita jumpa puak-puak macam ni yang memang desperation dia bukan tak tahu hukum, dia desperate, sebolehnya kita tawarkan alternatif. Kita cuba bagi suggestion lain, macam mana kita nak jalan lain untuk dia buat set income.